Apa khabar semua? Terima kasih lagi kerana setia bersama rancangan The Surya Show. Uniknya pada minggu ini kita bersiaran secara alam maya melalui aplikasi Zoom. Minggu ini The Surya Show membahas satu topik iaitu topik kesukarelawan dan kami mempunyai beberapa panelis jemputan yang mempunyai pelbagai latar belakang yang hebat masing-masingnya. Jadi memperkenalkan panelis-panelis kita pada hari ini. Panelis yang pertama adalah Encik Zaid Aroha yang merupakan seorang penceramah bebas dan juga penulis serta aktivis tempatan. Dan panelis kita yang kedua iaitu Profesor Madya Dr. Azizan Bahari. Beliau merupakan seorang profesor di Pusat Teknologi Komunikasi dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Perlis. Panelis seterusnya, Dr. Mohana Priya yang merupakan CEO Miss Malaysia of Indian Care Association. Panelis kita yang terakhir, seorang tokoh yang terkenal di negara kita iaitu Dr. Muhammad Omar Bright yang merupakan seorang penerima anugerah tokoh sukarelawan negara bagi tahun 2017. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada keempat-empat panelis ke rancangan The Surya Show pada pagi ini. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kerana sudi hadir dan juga sudi on air bersama kita pada hari ini bagi membincangkan topik yang saya kira agak sinonim ya dengan karier masing-masing iaitu kesukarelawan. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan topik kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyaksikan bingkisan yang telah kami sediakan. Pada 5 Disember setiap tahun merupakan Hari Sukarelawan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Budaya kesukarelawan perlu digilap dalam kalangan masyarakat. Sambutan Hari Kesukarelawan perlu diraikan di semua peringkat setiap tahun. Kerajaan Malaysia mengiktiraf sumbangan warga negara Malaysia membantu dan memainkan peranan penting dalam menjayakan program kesukarelawan dan merelasikan kempen I Am For You dan konsep Satu Malaysia. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di The Surya Show pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mengajukan soalan kepada tokoh kita yang pertama iaitu Dr. Muhammad Omar Bright. Jadi doktor, saya ingin bertanyakan kepada doktor, bolehkah doktor menceritakan sedikit pengalaman doktor sepanjang menyertai aktiviti kesukarelawan ini? Silakan doktor. Terima kasih The Surya Show kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Antara pengalaman sebanding saya adalah semasa menyertai program Mercy. Saya menyertai Mercy Malaysia pada tahun 2011 ke Gujarat, India bagi tujuan misi gempa bumi. Di sana yang juga misi pertama saya. Misi utama pertama itu adalah pada ketika itu adalah untuk menyediakan bantuan perubatan kepada mangsa yang terselamat. Banyak aktiviti sukarelawan bersama pelbagai NGO yang telah saya sertai. Namun kebiasaannya bersama Mercy Malaysia lah. So, pengalaman menyertai Mercy bantuan ke Gaza juga merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi saya. Mercy Malaysia adalah NGO pertama yang berikan bantuan perubatan ke Gaza dan saya sangat teruja dan pasti ke sana lagi sekiranya diberikan peluang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Omar Bright di atas sedikit perkongsian itu tadi ya. Untuk soalan seterusnya, saya ingin mengajukan kepada Encik Zaid Aroha yang merupakan seorang yang begitu aktif di dalam bidang kesukarelawan sejak 10 tahun yang lepas. Jadi Encik Zaid Aroha, apakah yang mendorong Encik Haji Zaid Aroha untuk berkecimpung dalam aktiviti kesukarelawan ini? Terima kasih Encik Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua panel dan salam sejahtera pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti rancangan ini. Jadi Encik Syafiq, saya suka untuk mengupas berkongsi satu hadis Rasulullah SAW iaitu sesiapa yang punya kenderaan yang melebihi daripada keperluannya sendiri hendaklah bersedekah pada orang yang tidak mempunyai kenderaan, dan sesiapa yang punya lebihan bekalan makanan hendaklah bersedekah pada orang yang tidak mempunyai apa-apa bekalan makanan. Selanjutnya baginda menyebut bermacam-macam lagi harta benda yang baginda teringat hingga kami lihat bahawasanya tidak ada seorang pun daripada kami yang benar-benar mempunyai kelebihan. Hadis riwayat Muslim. Jadi balik pada soalan tadi, apakah yang mendorong untuk saya berkecimpung dalam aktiviti ini sebenarnya adalah tuntutan agama. Jadi ramai orang beranggapan berdakwah itu apabila berjalan dari pintu ke pintu atau menyampaikan ceramah di hadapan ramai orang. Tapi bagi saya konsep dakwah itu sendiri secara harfiah adalah menyeru dan mengajak. Pelaksanaan boleh dalam apa sahaja selagi tidak melanggar batas agama. Maka saya dengan ini secara pribadinya telah memilih menyertai aktiviti kesukarelawan ini sebagai satu cara untuk menyampaikan seruan demi seruan yang mungkin belum tersampaikan. Dan insya-Allah inilah jalan yang saya pilih. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana pun akan terus istiqomah dalam apa jua bidang yang kita ceburi insya-Allah.
Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Haji Zaid Arwah di atas perkongsian yang sebentar tadi. Okey, seperti yang kita tahu, antara dorongan utama untuk melakukan aktiviti kesukarelawan ini adalah tuntutan agama. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya ingin ajukan kepada Profesor Madya Dr. Haji Azizan Bahari, Prof. Kita tahu tuntutan agama mungkin merupakan salah satu daripada dorongan. Jadi sebagai seorang yang begitu berpengalaman dalam bidang kesukarelawan, saya ingin bertanyakan kepada Prof, apakah antara faktor lain yang mendorong seseorang ini melakukan aktiviti kesukarelawan? Boleh Prof kupas sedikit tentang aspek ini, Prof? Baik, terima kasih pengerusi majlis. Sudah tentu sokongan daripada keluarga itu memainkan peranan yang pentinglah dalam memberikan sokongan untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan itulah. Ini kerana dalam ahli keluarga itu mereka merupakan orang yang paling rapat dan paling dekat dengan diri kita sendirilah. Jadi mereka juga tahu di mana kebaikan dan di mana keburukan yang terdapat dalam diri kita sendirilah. Dan daripada situ mereka juga sebenarnya amat mudah untuk membantu kita dalam melakukan aktiviti melibatkan sukarelawan inilah. Saya setuju dengan Prof ya. Dorongan keluarga merupakan antara salah satu aspek dan juga faktor yang terpenting untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti kesukarelawan ini. Soalan yang seterusnya saya ingin ajukan kepada Dr. Mohana Priya. Seperti yang kita tahu ya Doktor, sesuatu aktiviti kesukarelawan itu ia merupakan antara kerja yang melibatkan individu ataupun sesebuah kumpulan. Tetapi apakah impak kesukarelawan ini kepada masyarakat? Kongsikan sedikit pendapat Doktor. Soalan yang diajukan oleh Encik Syafiq sebentar tadi sangat bagus. Benar apa yang dikatakan, sukarelawan lebih melibatkan seseorang individu, tetapi kerja seorang individu itu membawa impak yang sangat positif dalam sesebuah masyarakat. Hal ini demikian kerana suatu berlakunya bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran, kerja seorang sukarelawan amat diperlukan untuk membantu masyarakat kita untuk memastikan mereka mendapat keperluan asas, dan secara tidak langsung ini akan mengurangkan beban mereka yang dalam kesusahan. Ada juga sebuah pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau kita tahu seseorang yang dalam kesusahan, dia selalunya tidak mengharapkan wang ataupun ganjaran, sebaliknya keprihatinan dan harapan kepada mereka supaya kita ada bersama mereka untuk meringankan beban yang mereka pikul itu. Baik, terima kasih Dr. Mohana Priya di atas perkongsian yang bernas ya sebentar tadi. Kita telah mendengarkan kesan dan impak kepada masyarakat. Apakah pandangan tokoh daripada negara kita iaitu Dr. Muhammad Omar Bright berkaitan dengan kesan atau impak aktiviti kesukarelawan ini terhadap negara? Terima kasih Syafiq. Aktiviti sukarelawan dalam sesebuah negara dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Perkara ini dinyatakan oleh United Nations pada tahun 2015. Hasil kreativiti dan inovasi rakyat dalam sesebuah negara dapat membuka banyak peluang pekerjaan. Ekonomi negara juga dapat berkembang melalui aktiviti sukarelawan ini. Di Kanada contohnya, aktiviti sukarelawan menyumbang kadar dalam negara yang lebih tinggi dibanding industri agriculture dan pembuatan bermotor. Negara akan mempunyai penduduk yang lebih sihatlah hasil penyertaan aktiviti sukarelawan ini. Okay? Hasil kerja menyatakan tempoh jangka hayat dapat dipanjangkan, meningkatkan life satisfaction dan juga mengurangkan kadar mortaliti dan mengurangkan kadar kemurungan juga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Omar Bright ya. Mungkin talian kita agak terganggu sedikit ya sebentar tadi, tapi tidak mengapa. Saya mendapat apa yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Omar Bright iaitu impak kepada negara mungkin akan memberi kesan yang positif melalui pertumbuhan negara dan juga ekonomi negara. Kita akan kembali semula selepas ini dengan sedikit soalan yang kita akan tanyakan kepada panelis-panelis kita. Jadi kita berehat seketika. Malaysia Relief Agency MRI Pahang membuka peluang kepada orang ramai terutamanya golongan muda untuk menyertai kursus kesukarelawanan yang dianjurkan pertubuhan itu. Pengerusinya Mak Nasir Ismail berkata, melalui program berkenaan, mereka akan diberi pendedahan awal untuk mendekati masyarakat setempat terutamanya ketika musim banjir. Di samping itu juga kita buat kursus-kursus kesukarelawanan. Sebenarnya kita nak menggalakkan pelajar-pelajar ataupun orang muda ni, khususnya dan masyarakat seluruhnya untuk sama-sama menyedari kepentingan kesukarelawanan dalam masyarakat. Penyertaan orang muda berupaya memupuk nilai kerjasama kalangan peserta
sekaligus membolehkan mereka mengenali budaya masyarakat setempat. Bagi matlamat itu, Kembara Dakwah Perubatan Belantara yang diadakan di Kampung Orang Asli Sungai Kuching, Hulu Tembeling, Jerantut adalah antara program sukarelawan yang perlu dicontohi. Dan ini adalah kali pertama saya masuk ke kampung dan merasai sendiri pengalaman menaiki bot, cabaran, terlekat di tengah hutan semuanya. Dan saya rasa program ini betul-betul manfaat dan diharapkan dapat dibuat lebih menyeluruh dan NGO-NGO lain juga boleh dan dapat disertai oleh semua-semua NGO kita buat bersama-sama untuk mengembangkan lagi dakwah kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi bersama-sama dengan saya, Syafiq, dan juga panelis-panelis kita dalam rancangan The Surya Show pada pagi ini. Kita ada satu soalan yang dihantarkan oleh penonton kita melalui Facebook dan juga Twitter. Ya. Soalan ini berbunyi begini. Apakah pendapat ahli panel berkaitan dengan aktiviti kesukarelawan yang melibatkan perbezaan dan juga berlainan agama? Jadi saya rasa soalan ini saya akan tujukan kepada Dr. Moana Priya untuk dijawab. Terima kasih Encik Syafiq. So kalau kita lihat contoh isu sekarang, isu pandemik COVID. Masyarakat dia kena menggalas tanggungjawab sebagai kesukarelawan bersama dengan frontliners untuk mengendali pandemik COVID ini bersama. Sebab kalau kita hanya mengharapkan frontliners kita sahaja, kita tidak boleh mengatasi masalah COVID dengan berjaya lah. So saya rasa kerjasama semua rakyat berbilang kaum amat penting dalam kerja kesukarelawan kita. Baik, terima kasih Dr. Moana Priya di atas jawapan doktor sebentar tadi. Ya, saya setuju dengan doktor. Ya. Sememangnya kita di Malaysia ni yang hidup dengan pelbagai masyarakat berbilang kaum dan juga hidup secara masyarakat majmuk. Kita perlu menolak ke tepi pelbagai aspek seperti aspek agama dan juga perbezaan daripada segi budaya. Kerana sesungguhnya kita di Malaysia ini hidup sebagai satu bangsa. Jadi untuk soalan yang berikutnya, mungkin soalan ini saya akan tujukan kepada Encik Zaid Aroha ya. Sebagai salah seorang sukarelawan, mungkin ada sedikit mesej penting yang Tuan hendak sampaikan kepada masyarakat di luar sana tentang aktiviti kesukarelawan ni. Silakan, Encik Zaid. Terima kasih Encik Syafiq atas soalan tu tadi. Jadi sebenarnya mesej tu kepada masyarakat di luar sana, jangan sekali-kali merasa risau atau merasa sukar apabila untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di luar sana yang memerlukan. Kerana dalam Islam sendiri Allah telah berjanji apabila kita membantu satu, maka Allah akan balas 10 kali ganda balasan kepada kita. Dan apa yang saya pegang sampai hari ini adalah seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya tidak akan diuji seorang itu mengikut apa yang termampu olehnya. Jadi itu sahaja. Mudah-mudahan kita pun sama-sama istiqomah dalam membantu masyarakat yang memerlukan di luar sana. Encik Syafiq, terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah ya, Encik Zaid. Kita telah mendengarkan mesej daripada Encik Zaid Aroha. Jadi saya ingin mendengarkan pula apakah pandangan dan juga harapan daripada Dr. Omar Bright mengenai sukarelawan dalam negara kita. Silakan Doktor. Terima kasih Encik Syafiq. Kita telah mendengar semua panel sebentar tadi. Pada pandangan saya, aktiviti sukarelawan ini banyak membawa perkara yang positif. Bukan sahaja kepada individu, tapi juga kepada semua pihak secara langsung atau secara tidak langsung. Berbagai rancangan atau aktiviti wajib diwujudkan di semua peringkat usia bagi meningkatkan sikap sukarelawan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terusnya melahirkan negara di mana rakyatnya menjadikan aktiviti sukarelawan ini sebagai nombor satu dalam kehidupan seharian kita. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Omar Bright. Okey, baik, kita ada seorang pemanggil di studio pada pagi ini ya. Hello. Hello. Ya, hello. Hello. Hi. Hai, siapa di sana? Ya. Nama saya adalah Tan Yi Hao, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, baik Tan. Ya, dan ada satu soalan ditujukan kepada Prof. Azizan Bahari. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Jadi Prof, soalan berbunyi begini. Apakah komen Prof tentang usaha NGO di negara kita dalam melakukan aktiviti kesukarelawan dan adakah ia bergantung kepada financial factor? Itu saja soalan saya. Thank you, Prof.
Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Tan di atas soalan tadi ya. Tan Jihau daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi soalan Tan yang dapat saya simpulkan tadi ialah berkaitan dengan usaha NGO dalam melakukan aktiviti kesukarelawan dalam negara kita. Apakah pandangan Prof tentang usaha-usaha NGO ini dan adakah ia bergantung kepada faktor-faktor kewangan? Silakan Prof untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih Tan Hau atas soalan sebentar tadi. Okay, negara kita terdapat sangat banyak NGO yang menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Saya juga dapat melihat sikap prihatin rakyat Malaysia di mana mereka gemar untuk menghulurkan bantuan dari segi wang ringgit khususnya kepada sesetengah NGO dan mereka tidak dapat menyertai misi secara langsung. Ini juga merupakan salah satu sikap yang harus dipuji kerana mereka sebenarnya melakukan aktiviti sukarela dengan menghulurkan sejumlah wang kepada mereka yang memerlukan. Okay, bahkan bukan sahaja wang, malah sesetengah tu ada juga yang memberikan bantuan dalam bentuk pakaian, makanan dan juga keperluan asas yang lain lah. Okay, harapan saya adalah supaya rakyat Malaysia sentiasa dapat membantu mereka yang memerlukan di luar sana agar kebajikan dan kesejahteraan hidup mampu dirasai bersama. Okay, terima kasih saya ucapkan di atas kesudian doktor untuk menjawab soalan yang ditujukan oleh penonton kita pada hari ini. Kita sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan. Saya rasa itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis-panelis kita yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Mohana Priya, Encik Zaid Arha, kepada Dr. Muhammad Omar Wright dan juga Profesor Madya Dr. Azizan Bahari kerana sudi untuk menjawab dan juga berkongsi pengalaman anda semua. Saya mewakili kru penerbitan rancangan The Suria Show ini mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua mendapat manfaat daripada topik yang telah kita bincangkan pada hari ini. Jadi terima kasih saya ucapkan dan semoga kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Terima kasih.